Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke The Funnel Show. Pot Lepak Usahawan Awesome. Saya Fadil Rasul dan saya Husna Syuna. So, insyaAllah terima kasih kepada yang dah tonton episod kami sebelum ini. Dan kepada yang belum tonton lagi, pastikan anda klik link di bahagian description. Dan stay tune bersama kami. Like, subscribe dan share video ini sebanyak mungkin. Pastikan anda bersama kami. Jom kita tengok episod 2. Yes! Recap viral minggu ni. Ustaz nak tahu tak apa recap viral minggu ni? Okay, good. Saya nak cakap ke? Okay, saya cakap dulu lah. Ui, dia terus cakap. Saya nak cakap. Okay, so untuk kali ni kita ada info tentang budak 11 tahun. Dia telah mencipta makanan haiwan. Makanan haiwan? Yes, makanan haiwan. Apa yang makanan haiwan daripada haiwan, of course lah. Daripada cuma specialnya adalah kulit udang dan siput sedut. Serius lah, 11 tahun kulit udang siput sedut. Ya, yang paling bestnya dia adalah warga negara Malaysia. Wow, property Malaysian. Ala-ala tiba-tiba claim orang Malaysia lah. Claim terus. Okay. And then macam mana dia dapat idea ni adalah yang saya tahulah. Okay. Dapat idea ni daripada bila dia dan family dia pergi makan di restoran makanan laut. Seafood, seafood betul. restaurant. So dia dapat idea tu once dia pergi makan sana, dia tengoklah macam I think this one boleh di-innovate kan. Sebab kalau kita makan makanan laut, of course kita buang. Betul. Saya nampak benda tu kulit udang apa? Betul, buang. So tapi itu yang dinamakan dari segi perspektif yang lain. Inovasi. Betul, inovasi. So bila inovasi tu kita buat benda-benda baru. Macam tersasul tadi. Inovasi. Inovasi tu kita buat benda-benda yang baru lah. So dia nampak kulit udang dan juga kulit siput sedut tu dia boleh buat sebagai makanan haiwan dan dia pergi ke competition di Toronto. Competition? Yes. Apa nama competition tu? Apa nama? I Can. Saya tahu boleh? tak I Can? I Can boleh? Bukan tu? Dia adalah International Invention Innovation Competition. Tu so dekat Canada. Tapi Dil, ya? dia menang bukan satu je pingat emas. Berapa? 3 Dil. Luar biasa pingat emas. hebat. Luar biasa hebat. Tapi yang saya nampak sebenarnya macam inovasi tu sangat penting lah tuan-tuan dan puan kan. Usna pun kena tahu. Kita menjaga ni, inovasi ni sangat penting untuk kita. Ataupun bahasa marketing ni, market disruption. Betul. Antara contohnya macam Tesla lah. Sebelum ni, semua kereta nak buat daripada minyak ataupun enjin petrol atau diesel kan. Tapi Tesla lah. Dia buat rosakkan market dengan hasilkan enjin daripada elektrik. Yes. Terus orang ubah kepada Tesla. Dan pengajaran daripada cerita kanak-kanak ni juga Usna sebenarnya jadi mata lebah bukan jadi mata lalat. Betul. Sebab dia boleh melihat keseluruhannya. Usahawan perlu jadi mata lebah. Sebab apa? Mata lebah ni campaklah dekat area sampah mana pun tetap akan nampak bunga untuk dapatkan madu. Tapi kalau mata lalat dekat taman bunga mana pun sampah juga yang dicari. Betul. Nampak pandai tak saya tiba-tiba? Pandai sangat. Orang Awesome. episode 2 dah pandai. Okey, betul. Alright. So, Fadil, untuk permainan pertama yang Fadil pernah main waktu kecil, ingat tak? Saya waktu kecil-kecil dulu, saya main, tak tahu dah zaman kita sama ke tak Usna, dia panggil game Tetris. Macam mana yang dia masukkan, dia susun lah sebenarnya puzzle. Betul. So Usna pula? Untuk saya Nintendo apa? Nintendo tak ingat dah lah. Banyak sangat version. Game Boy lah itu kot. Betul. So untuk yang episod kali ni, untuk Puyo, kita nak bagi tahu tentang info permainan awal di dunia. Serius lah? Yes. Wah, untuk yang pertama adalah tenis foto pada tahun 1958. Okey. So ini adalah game pertama di dunia. Sebenarnya game ni adalah untuk tujuan hiburan oleh seorang saintis. Betul. Oh, dia nak hibur-hibur tapi dia buat game. Betul. Luar biasa. Lepas tu? So dia punya saintis ni nama dia adalah William Higoman yang bekerja di Brookhaven, dekat National Laboratory. Okey. So mesti Fahid tanya kan, macam mana diorang dapat idea nak buat game ni? Betul. Macam mana tertubuhnya yang tadi tu, tenis foto tu? So sebenarnya dapat idea ni dapat baca buku panduan manual untuk sebuah komputer. Daripada komputer dia buat game.
Oh, tapi bukan dia bukan pemain tenis lah sebenarnya. Bukan, tapi Masya itulah inspirasi tu dia datang saya tiba-tiba kan. Yang penting buat saja terus jadi game. Betul, buat mati tak buat mati. Okey, seterusnya. Game seterusnya kalau Ustaz tahu nama dia adalah Space War pada tahun 1962. Dan game ini pula Ustaz dicipta pada tahun 1962 macam saya cakap tadi ya. Nampak berulang tak? Itu teknik namanya. Okey, dicipta oleh Steve Russell dengan bantuan Martin Briggs, Wayne Whittleton, Bob Saunders dan Steve Piner. Saya tengok dia tu belik lah tu. Dia macam saya nak sebut Oreo. Oreo. Macam tu lah. Okey, dan seterusnya yang menariknya Husna, dia ada game ni ada dua orang lah, boleh main dua orang, dia interaksi sikit. Kalau game sebelum ni tenis ni main seorang. Ni boleh main dua orang. Dan inilah game yang dicipta untuk jadi video arcade. Betul. Tahu tak video arcade macam mana? Tahu, dia mesti yang sebelah-sebelah tu kan? Ya, sebab tu kalau pergi arcade memang permainan macam ni yang kita akan jumpa ni. Betul. Kena main dua orang. Alright, untuk next adalah saya dapat tahu daripada Computer Space 1971. Ustaz dah lahir tahun tu? Belum. Kita muda kan. Okay. Untuk video pertama game ni kan, inilah first kali yang tadi Fahri cakap tu tak dikomersialkan. Oh, dia video game tapi tak komersial. Orang tak main lah. Betul. Yang kali ni yang saya nak cakap ni, dia adalah first game yang dikomersialkan, diinspirasi daripada Space War pada tahun 1962. Okey, jadi apa yang menariknya tentang game ni Ustaz? So sebenarnya game ni dia mendapat kerjasama daripada syarikat Nothing Associates untuk membina prototipe mesin. Bayangkan daripada untuk sebenarnya nak membina prototipe mesin, tapi mesin arcade ni akhirnya terjual 1,500 mesin tau. So dari situ dah permulaan industri video game tu. Wow, saya nampak di dunia barat ni mereka berani mencuba. Betul. Buat je jadi terus komersial. Jadi diorang dah buat game, mereka dah buat game komersial pertama dah sebenarnya. Dan seterusnya Ustaz, nombor 4, Galaxy Game pada tahun 1971. Dan permainan video game ini adalah untuk diinspirasi daripada Space War. Tahu tak macam mana tu? Tak tahu dia. Space War lah, perang-perang. Oh, yang perang-perang. Okey, dan video game ini dibangunkan oleh Bill Pitts, Hugh Tuck di Stanford University. Saya nak sebut pun boleh belik lah. Nampak pandai sangat. Okey, untuk kos prototipe ni diambil dalam 65,000 USD. Bayangkan pada tahun tersebut 65,000 USD itu sangat besar nilai. Betul. Dan dia dipasang pada universiti tersebut lah. Tapi walaupun universiti ada game. Betul, walaupun dipasang dalam dekat universiti tu kan, tapi dia tidak memfokuskan untuk pasarkan video game tersebut. Oh, dia hanya untuk research di universiti tu lah Husna, macam tu. Betul. Dia seakan-akan macam tu lah. So mereka terlalu fokus terhadap pembangunan video tapi tak pasarkan. Oh, jadi kisah yang kita boleh ambil iktibar sebagai usahawan, kalau anda terlalu fokus R&D yang melampau, akhirnya produk anda R&D je, dia tak dipasar-pasarkan. Jadilah macam Space Game pada tahun 1971 sampai sekarang. Sekarang kat mana Husna? Kalau Husna tahu, game ni berada di mana kalau tak dipasarkan? Betul, saya pun sendiri tak tahu. Kalau nak tahu, game ini sekarang diletakkan di Computer History Museum dan masih berfungsi sehingga hari ini. Okey, faham? So next pada dia kita ada game Pong 1972 yang dibuat pada 1972. So dicipta oleh Alan Alken. Okey. So Alan Alken ni dia bekerja di syarikat Atari yang ditubuhkan oleh Nolan Bushnell dan Ted Dabney. Okey. So sebenarnya terjadinya POM ni sebenarnya adalah dua orang pemilik ni dia suka sangat konsep yang dibangunkan oleh Alan. Okey. So diorang pun setuju untuk komersialkan. So POM pun menjadi popular. Ada beberapa syarikat lain membangunkan video yang seakan-akan terus dah ada kompetitor waktu tu. Jadi nampaknya kalau Husna, bila dah ada kompetitor, maksudnya game tersebut diterima oleh orang ramai. Jangan risau. Usahawan selalu risau. Selalu cakap macam, alamak, ada banyak produk kita ni, banyak orang lain pun jual. Ataupun niche kita ni, banyak orang lain jual. Jangan risau. Sebab kalau ada gula, mesti ramai semua. Ataupun banyak semua yang hinggap. Betul. Kepada anda yang memerlukan bantuan untuk sistem, I would like to suggest you guys to go to saleskit.com, onlinekan perniagaan anda menggunakan sistem. InsyaAllah, go and take a look at Saleskit to help your business. Okey, apa lepas ni untuk episod kali ni ada apa, Del? Okey, bijak pas kat kita. Senang buat duit tu Husna. Okey, apa lepas ni? Yang menariknya adalah salah seorang usahawan. Janganlah gelak, saya tak pernah awak ni. Alah. Okey, ada salah seorang usahawan yang simpan duit dengan shilling. Yang menariknya,
beliau beli kereta cash dengan shilling tau. Betul, dia beli kereta idaman dia Toyota Rise. Yang berharga? Yang berharga 80,000. Wow, dengan shilling. Dan ini mesej yang ingin disampaikan lah. Sikit-sikit lama-lama dapat dash. Betul. So kalau kepada konteks usahawan, so ada pepatah mengatakan sikit-sikit lama-lama jadi bukit. So dalam konteks usahawan ni walaupun dia nampak progresnya sikit, tetapi dia masih ada progres, Fadil. Enjoy the progress. Enjoy the progress. So jangan fikir hari ni buat bisnes, esok dah jutawan. Betul. Tu kebanyakan tersasu-sasu saya. Kebanyakan usahawan di luar sana bermindset begitu. Di mana nak berniaga hari ni, esok buka mata jutawan dah. Tak, dia ada proses dia. Betul. Dan seterusnya, Fadil? So, sekarang ni kita viral dengan TikTok baru saja mencecah 1 bilion monthly user. Wow, dah 1 bilion. Okey, kita tahu kan sekarang platform TikTok adalah paling famous. Terus kita nak sarankan usahawan di luar sana untuk menggunakan platform ni sebagai one of platform untuk marketing. Betul. Lagipun platform TikTok ni percuma. Pakai je lah, nak berkira apa. Kan? Lainlah TikTok kata nak buka akaun dengan TikTok kena bayar. Barulah kita fikir-fikir. Ini benda yang percuma, guna sajalah. Dah sediakan, terus buat saja. 5 perkara anda wajib ada untuk bisnes anda berjaya. Anda ada tak? Yang pertama, website corporate. Website corporate sangat penting untuk pelanggan anda tahu siapa pemilik bisnes tersebut. Yang kedua, video corporate. Video corporate ini boleh menjadi juru cakap kepada bisnes anda. Untuk makluman anda, ada 5 jenis video corporate yang anda boleh buat. Yang ketiga, profil syarikat ataupun portfolio. Profil syarikat ini sangat penting bila mana anda jumpa dengan pelanggan anda. Sebab apa? Bila anda jumpa dengan pelanggan anda mesti nak tahu apa yang bisnes anda buat. Dan juga profil syarikat ini akan membina kredibiliti bisnes anda. Yang keempat, platform media sosial. Platform media sosial ini juga sangat penting untuk pelanggan anda tahu apa yang anda buat. Yang kelima, baju corporate. Baju corporate ini sangat bagus apabila anda berada di luar kerana dia boleh menjadi free marketing kepada bisnes anda. Bila mana orang nak tahu apa yang anda buat, confirm mereka akan jumpa dengan anda dan nak tahu tentang detail bisnes anda. Dan bonus, pastikan anda ada business card untuk mereka hubungi anda. Bukan barang baik lah Husna. Dah episod 2 barang boy. Dia atas. Boy. Kepala ikut. Boy. Yes. Alright, kita minggu ni kita akan ada Thermomix menjadi trend para usahawan khususnya kepada para isteri ataupun kalau bukan isteri pun boleh je nak guna. Saya kan. Okey. Jadi apa yang special sangat Thermomix sampai jadi kegilaan wanita lah khususnya. Saya tengok status semua nak Thermomix lah. Macam bodek-bodek husband nak dapat Thermomix lah. Nama pun saya baru dengar ni lah. Betul. So, Thermomix adalah satu jenama yang mengeluarkan satu blender. Blender ni dia macam all in one. You letak, you dapat masakan tu. Macam tu. Tapi dia ada dia punya ni lah. Dia punya prosedur lah. Di mana bila you tekan display, dekat display tu apa yang you nak makan, apa menu yang you nak makan, you tekan dan you just letak. Semudah ingredient dalam tu. So, jadi lagi wanita tak pandai masak, okey? Thermomix adalah solusi anda. Terbaik. Jadi, masalah. Jadi, Thermomix ni pandai. Dia tahu pain orang di mana mungkin. Jangan kecam saya. Mungkin wanita di luar sana tak reti masak ataupun tak ada masa lah. Saya lapik sikit takut kena kecam. Mungkin tak ada masa. Khususnya usahawan kan. Banyak meeting, banyak jumpa appointment ataupun klien. Tak ada masa. Tapi dengan ada Thermomix ni membantu menyelesaikan masalah mereka. Which is campak-campak siap nasi goreng. Campak-campak siap macam-macam dah. Betul. Dia adalah Thermomix adalah salah satu solusi di mana dia boleh menjimatkan masa, Fadil. So, so kalau para suami lah, saya nak tanya, bila terakhir beli hadiah untuk isteri? Betul. Saya cadangkan lah para suami tu, macam saya jugalah, saya cakap diri saya sendiri, which is belikan hadiah ni untuk isteri dan pasti isi perut anda kenyang. Beri jiwa sikit. Betul. Dia campak-campak masak, kita yang makan. Kalau tidak, suami ni asyik fikir which is nak bagi isteri cuti, makan kat luar. Tak semestinya. Dengan Thermomix, campak-campak siap. Campak-campak makin sayang. Lagi apa
apa yang menarik ni lagi tentang Thermomix ni Husna? Harga dia macam mana pula kalau Husna tahu? Yang saya dengar lah sekarang, kalau dulu nak beli memang kena terus bayar langsam. Sekarang dia orang ada yang reseller ni dia mengemukakan dari segi ansuran. Wah, ada ansuran installment. Betul, ada installment package. So, jadi Husna, saya sarankan ini idea yang boleh kita curi daripada Thermomix, inovasi di mana setiap usahawan dia akan fikir, alamak produk aku ni, produk kita ni mahal lah, macam mana orang nak mampu? Jangan risau, solusinya adalah dengan installment package. Sama juga macam produk-produk lain, penapis air lain pun ada installment package dan itu banyak membantu kepada mereka untuk hasilkan jualan yang lagi bagus. betul Fadil. So, kepada para suami, belilah jiwa isteri anda dengan Thermomix. Fadil ni dah kenapa? Ya, Husna tak ajak makan sedap. Kita lapar, Hafiz. Itulah, hari tu tak ajak saya kan? Okey, untuk kali ni saya pergi ke Paddy Restaurant di Bukit Jelutong. Nak tahu senang makan apa? Jom. Restaurant yang paling sedap. Ini adalah tempat terbaik. Memang crispy gila. Lagi guys. Kena datang. Kerana kita buat from scratch. Saya memang bagi 5 bintang. InsyaAllah kita akan bagi yang terbaik. Alright guys, kali ni segmen Aku Lapar bersama dengan Husna Syuna. So kali ni saya pula tinggalkan Fadil. Kita sekarang berada di Paddy Restaurant. Terletak di Bukit Jelutong. So pada anda yang nak suka makan makanan Western dan juga Asian, ini adalah tempat terbaik untuk anda. Jom. Okey, makanan pun dah tersedia dekat meja ni sekarang. So kita ada beberapa menu. Kita ada Asian, kita ada Western. Campuran semua ni, siapa yang suka makan boleh datang sini. So kita akan first pergi mi rebus daging utara. So mi rebus daging utara dekat sini. And then next kita ada untuk Western Oriental honey lemon chicken chop. Besar portion dia. And then next kita akan pergi kalau yang suka heavy breakfast ataupun nak breakfast yang fancy boleh pergi ke sini ada menu Paddy Cottage Bake. And then next kita akan pergi ini pun untuk breakfast boleh, dinner pun boleh saya rasa. Croissant, chicken loaf, cheese sandwich. Okay? And then last sekali adalah kita akan ada dessert Mississippi mud cake dekat sini. Alright. Hai, nama saya Siti Arash binti Abdul Hadi. So, saya salah seorang pelanggan yang hadir ke Paddy Food and Restaurant. So, hari ni actually saya tapak daging salai, one of top yang paling famous dekat Paddy Restaurant. Kerana antara banyak kedai yang saya hadir kalau ada daging salai, saya rasa yang this one yang paling sedap. Sebab daging dia actually lembut and saya rasa kalau orang yang mungkin tak makan daging pun boleh rasa enjoy dengan saya rasa punya menu dekat sini lah. You guys should try. Sekarang ni saya akan mulakan dengan menu yang pertama iaitu mi rebus daging utara. Kita boleh makan dulu, kita kasih tengok. Tengok kita ada daging. Saya rasa yang paling padu ni sebab ada daging. Daging dia tak lihat. Best ni. Kita makan dulu. Bismillah. Sedap. Dia punya rasa udang, daging, padu. Siapa yang nak rasa masakan utara kan, dah rindu nak balik kampung, boleh datang sini makan mi rebus ni. Okey? Kuah dia padu. Ramuan dia memang sangat sedap. Nama saya Faizlo. So semenjak saya kerja kat Bukit Jelutong ni, mostly dalam banyak restoran yang dekat sini, Paddy lah yang paling saya suka. Sebab Paddy restoran ni dia ada variety tau, dia ada macam-macam. Yang paling saya suka butter chicken. Sebab butter chicken ni dia punya ayam dia, diorang buat tu memang crispy gila. Lepas tu bila campur dengan kuah butter chicken tu memang akan double sedap lah. Saya makan sedap gila. So memang kalau korang nak macam-macam jenis makanan, kau boleh datang sini lah. Okay, next saya nak makan Western pula. Oriental honey lemon chicken chop. Okay, kalau kita tengok sini, dia punya ayam. Kita test dulu. Best ke tak? Daging ayam dia crunchy, best.
Terbaik. Tadi saya try ayam ni dengan kosong kan. Kita nak try dia punya ni pula dengan sos. Sedap. Manis. Rasa lemon tu fresh. Kemanisan tu terasa juga. Dan dia kalau campur dengan apa? Ayam tadi kan, isi ayam tadi. Sedap. Sedap gila. Assalamualaikum, saya Fadil The Paddy Restaurant, Syekh Muhammad Fazil Al-Junaid. Saya dalam bidang F&B ni lebih kurang dalam 28 tahun. Sekarang saya join Paddy ni lebih kurang dalam 2 tahun. Di Bukit Jelutong ni, Paddy ni family restaurant. So, makanan kita memang lebih kepada multi food lah. Saya di sini ada satu tim saya yang khas. Saya ada Chinese chef dan juga Malay chef yang semua di bawah pengurusan saya. So, kita come up dengan idea masing-masing dan keluarkan menu yang campur-campur. So, kita jemput orang datang ke sini, kembali merasai food kita dan juga jaga bagi pelanggan-pelanggan yang baru cuba datang ke Paddy masa kita punya food ni. InsyaAllah kita akan bagi yang terbaik. Next, kita akan pergi ke breakfast menu Paddy Cottage Bake. So, dia ada combination dari segi roti dan juga kita tengok sini lah. Dia ada baked beans, ada cheese, beef patty dengan telur. So saya akan try untuk bahagian meleleh guys, telur meleleh guys. So dia ada cheese tau, dia ada cheese kat dalam tu. Bismillah. Sedap. Sebab dia ada daging tau. Daging, cheese, telur, baked beans. Kita try roti tak? Sedap. Sampai heaven. Sampai heaven. Ni yang makan nikmat dunia. Sedap. Nama saya Nik Tasnim. So saya adalah owner lah kepada kedai Paddy Restaurant ni. Paddy ni kita start last time is in December 2017 lah. So nearly by the end of this year, it's actually dah 4 years lah kita kat sini. Uniknya Paddy ni sebab kita punya masakan tu memang kita give the best lah with the ingredients and then kita buat from scratch. Paste tu semua from scratch. Dari segi situ masakan kita tu memang masak, manis, masin semua cukup. Dari segi food quality itself lah. Boleh katakan. Ini famous adanya dekat France. Tengok. Dia punya daging. Malah top. Sedap ni. Dia punya daging, dia rasa tak ada perempas sikit. Dicampur dengan sayur tu kan. Sedap. Dia punya daging ayam tu sedap gila. Sebab dia ada dressing tu juga tau kat dalam ni. Kau tengok. Terbaik guys. So untuk semua yang tak kenal lagi Paddy, boleh datang boleh tengok kita punya Instagram lah. So kita ada social media Paddy Restaurant dan juga Facebook. So boleh dapatkan kita punya latest menu dekat situ, apa promotion kita buat, semua kita akan post dekat sana. So untuk siapa-siapa yang nak datang try makanan Paddy ni, boleh try datang ke Paddy ke Bukit Jelutong Restaurant nombor 9G. And then boleh dapatkan makanan kita secara take away kat sini ataupun boleh pergi ambil boleh Google search nama kita dekat GrabFood, Foodpanda dengan Easy Eat. Kita ada dekat that 3 platform lah. Okay, last but not least, of course, my favourite, Mississippi Market. So the last one, of course, lepas makan, kita pada dessert sebab itu adalah pelengkap meal. Okay? Kita tengok sini, coklat dia padu. Sedap weh, sedap gila. Dia ada macam cebisan coklat kat atas tau. Sebut coklat kat atas tu, dia rasa. Sebab tu saya cakap, saya paling suka segmen aku lapar ni. Sebab daripada kenyang jadi lapar balik. So sedap. So this one, siapa yang peminat kek coklat, boleh datang Paddy Restaurant ni, pilih yang ni. Sebab dia punya combination, dia punya kek dengan coklat tu memang sangat padu. Sedap gila guys. Kena datang. Saya bagi 5 star. Alright guys.
guys, saya dah over kenyang ni dekat mana? Pedi Restaurant Bukit Jelutong. So siapa yang nak datang, siapa yang suka makan, boleh datang ke Pedi Restaurant di Bukit Jelutong. Kerana lemak dia di Bayou Business Center. So kedai ni akan buka pada pukul 8 pagi hingga ke 10 malam. Tapi siapa yang takut nak dine in lagi, masih nak menjaga SOP, it's okay. Kita ada Grab Food, Food Panda, Easy Eats. Kalau datang rasa makanan dekat di Bayou. Okay? So kat sini juga siapa yang dine in, macam biasalah SOP, perlu scan Mas Sejahtera dan juga perlu memakai mask. So itu saja untuk episod kali ini. Untuk Aku Lapar, jumpa anda minggu depan. Okey, sampai di sini saja The Funnel Show pada minggu ini, Husna. Tapi yang paling penting, anda di rumah sana perlu like, komen, share dan subscribe channel ini supaya anda dapat notifikasi pada minggu depan. Betul, sebelum itu kami akan kongsikan kepada anda aktiviti yang Funnel Evo adakan. So untuk yang pertama, sekiranya anda ingin automasikan bisnes anda, so Seskip akan menawarkan 14 hari percuma. So kepada anda yang ingin join Seskip ini, pergi ke www.seskip.com. Dan seterusnya, nak jana sales lebih tinggi di platform TikTok? Join TikTok Marketing Masterclass 6 Oktober jam 9 malam. Nak lebih lanjut, layari www.mentorhead.com/tmm. Alright, untuk kepada anda yang ada tim ataupun ejen yang nak aktifkan mereka, so untuk supaya mereka boleh jana sales yang lebih tinggi, jom sertai Leader Ejen Terhebat pada 9 dan 10 Oktober. Ini di www.ejenpro.com/leader. Dan seterusnya, kita ada voice chat episod 24 dah, Husna. Rahsia jemput kekayaan dan billionaire Jepun, Khamis 7 Oktober. Alright, seterusnya Fadil, kita juga akan adakan live webinar Amazing Rezeki. So, tajuk pada kali ini adalah daripada zero ke billion. 3 strategi Starbucks yang founder atau leader wajib follow untuk menjemput rezeki. So, bila akan diadakan pada 8 Oktober Jumaat jam 9 malam. Jadi seterusnya, Husna, jangan lupa untuk anda dengar juga lagu terbaru Funnel Evo, Buat Mati Tak Buat Mati di channel YouTube Fadi Ghazali. supaya ada semangat. Jumpa anda minggu depan. Bye-bye. Suka dengan konten tadi? Jangan lupa klik butang subscribe, like dan share pada kawan-kawan tau. Dan paling penting tu butang loceng. Klik butang loceng untuk dapat notification. Ingat, nak bangun-bangun, nak tidur-tidur, jangan duduk tengah-tengah. Buang masa. Pagi.